Ni yang atas tu wastihlalul haram. Menghalalkan barang-barang yang diharam. Yang dihalal, yang halal kita haramkan. Itu tak boleh lah. Macam yang berlaku pada Nabi. Masa dia kan, dia mengharamkan minum madu tu. Sebab madu tu sebenarnya halal. Tapi oleh kerana nak jaga isteri dia, dia haram tak ada dia madu. Tak boleh lah. Itu Allah tegur dia terus. Itu yang atas tu. Kemudian yang bawah ni yang tak ada dalam tu ialah ni apa? Waqatlun nabi minal anbiya. Membunuh nabi daripada segala nabi-nabi ni ahli Israel. Adapun orang-orang Israel, Yahudi, dia suka sangat menang. Dia dah tak percaya, tak yakin dengan risalah-risalah yang Rasul bawa. Kemudian tak setuju dengan dia bunuh. Seperti Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria. Sebab Nabi Yahya tu melarang dia berkahwin dengan sepupu. Jadi dia tak sukalah. Macam nama anak Nabi Adam lah kan. Dia tak suka apabila daripada melakukan kahwin dengan adik-beradik dia. Kan? Dia nak ke adik-beradik dia. Sebab adik dia tu cantik, comel. Lepas tu adik-beradik yang Qabil ke Habil. Tak ingat. Yang jahat Habil. Qabil yang jahat, Habil yang baik. Adik-beradik Habil tu tak berapa cantik. Tak kahwin dengan dia. Jadi marahlah dia, tak nak dah dia. Dia nak kahwin juga dengan adik-beradik dia. Tapi sistem Nabi Adam tu dia kena selah gitu. Silam. Sebab masa tu tak ramai orang kan. Boleh kahwin adik-beradik tapi mesti berlainan masa bersalin. Kan dia kembar-kembar. Seolahnya macam sepupu lah kan. Seolahnya. Tapi memang dia adik-beradik. Masa Nabi Adam. Sebab tak ada orang. Belum ada manusia ramai kan. Jadi Allah buat syariat macam tu. Tapi anak Nabi Adam ni dia tak terimalah saranan yang dibuat oleh Nabi Adam tu. Lepas tu Nabi Adam suruh dia berikan korban. Korban Habil tu yang jahat. Habil yang jahat. Habil tu dia menternak. Yang baik tu dia menternak kambing biri-biri gitulah. Tapi yang jahat tu dia menanam tanaman. Pertanian. Jadi berlainan lah. Maka apabila disuruh hantarkan korban tu, maka yang baik tu dia pilih yang elok-elok, gemuk-gemuk, yang cantik, elok, dia persembahkan. Kemudian yang jahat tu dia pilih saya tu yang nak buang-buang, hantar kepada korban. Tentulah tak diterima. Jadi yang baik tu diterima korban dia. Jadi berlaku pembunuhan tu atas Bani Israel, maka yang jahat Habil deh.
Qabil yang jahat tu dia dapat dosa apabila orang melakukan pembunuhan di dunia. Daripada masa dia sampai kiamat. Berapa banyak dia tanggung. Sebab dia yang mula lakukan kejahatan tu. Contoh. Lepas tu yang baik tu dia dapatlah kebaikan apabila orang melakukan kebaikan, pahala. Kadang-kadang nak kena tengok betul-betul. Ya dia tak melawan lah. Sebab kalau dah melawan pun dia tak akan menang. Dia tu apa ni yang jahat tu nak bunuh juga. Walau bagaimanapun, walau apa pun terjadi, dia akan bunuh. Apa dia? Tak boleh kahwin lah. Banyaklah orang Bani Israel tu bunuh Nabi. Tak setuju dengan dia, dia akan tak setuju dengan dia akan tu. Itu yang disebut qatlu nabi minal anbiya. Pada nabi-nabi, segala nabi. Kemudian terusnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'in. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim. Secara zalim, sesungguhnya dia makan di dalam perut dia tu api neraka. Wa sayaslawna sa'in. Dan akan dimasukkan dia ke dalam sa'ir. Sayaslaw ni seolah macam panggang. Bahasa panggang dia dalam api neraka sa'ir. Jadi orang yang makan harta anak yatim secara zalim, zulman, dia adalah seolah-olah dia makan api neraka. Maksudnya zalim tu kalau orang kaya, dia ambil betul-betul harta tu. Gunakan untuk keluarga dia, bukan setakat beri pada anak yatim. Kalau dia kaya. Kalau dia miskin, dia boleh ambil sebahagiannya untuk pemberian anak yatim tu dan juga untuk keluarga dia. Boleh. Tapi sekadar yang sepatut. Janganlah nak mewah. Kan? Nak mewah-mewah dengan harta orang lain. Yang kata zulm. Makan sama. Kalau makan ayam sama ayam. Kalau ikan. Kalau sayur saja pun sayur sajalah kan. Sekadar. Sekadar. Dia panggil fal yasta'fif. Yasta'fif. Aku tengok dalam surah An-Nisa. Apa? 78 ni. Dia ujung sini, sebelah ni. Dia dudukkan dia. Ayat berapa? 10. Yang sama ke? Innalladzina ya'kulu amwal adalah amwal dengan kan? Kejap.
tapi itu mula-mula. Yang dia mula-mula ayat 6. Ayat 6 tu. Ayat 6. Muka surat bawah sekali tu. Anisa. 7. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Itu ayat ni. Dia boleh ambil falyasta'fif kalau ghani, kalau dia orang kaya. Tapi kalau dia fakir, boleh makan falyakul bil ma'ruf. Dia makan sekadar yang sepatutnya. Kemudian kalau dia beri harta tu pada anak yatim, faiza dafa'tun ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim, maka bersaksilah. Maksudnya ada saksi, ada orang tengok, tulis, mungkin kena tulis. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah itu sebagai pengawal. Ni ayat 10 yang kita kata tu. Ayat 10. Ni ayat 6. Cara nak makan. Cara makan harta anak yatim tu ayat 6. Sepatutnya. Boleh makan tapi sekadar yang patut-patutlah. Tak boleh nak bermewah-mewah. Harta anak yatim kan. Tak lama. Lepas tu ayat 10 tu kata kalau kamu makan juga harta anak yatim tu seolah-olah kamu makan api neraka. Allah nak berikan peringatan pada kita supaya jangan buat harta anak yatim tu sebarangan. Kan? Lepas tu kalau makan boleh. Makan sekadarnya, dan kalau kamu makan juga seolah-olah kamu makan api neraka. Saya selau nasair. Kamu akan dibakar ataupun dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam perut Sa'ir itu nama salah satu neraka. Neraka Sa'ir. Dia neraka ni ada 7. Allah, Sakor, Sa'ir, Jahannam, Jahim. Satu lagi apa? Hutamah. Hawiyah. Hawiyah. Kalau syurga ada 8. Ada ni Huldi, Naim, lagi apa? Firdaus yang paling tinggi. Ma'wa. Jadi kalau nak ingat semua 10 tu kena senarai betul-betul. Tak ada lupa. Cikgu Google. Lepas tu baca tubuh pula. Kemudian saya selau tu. Selau berarti akan masuk. Ataupun ada yang lain, tasla tu dipanggang. Allah ambil manusia ni masuk ke dalam neraka, dipanggang. Kemudian kalau kita tengok dalam surah Lumazah, Wailul Lumazah. Tu kan kita tengok
kalla la yumbatanna wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah, api yang menyala-nyala, muqadah allati tattali'u 'alal afidah, dia fi amadin mumaddadah, dia api itu dia tutup, Allah tutupkan rapat, tutup rapat. Dah kalau hak tak panah pun mestilah jadi panah dah, tutup rapat. Kemudian kita diikat di tiang, fi amadin mumaddadah, diikat kita pula di tiang. Boleh nak di mana? Lepas itulah dia dah tak mati. Kemudian dan disebut bahagialah rumah yang ada anak yatim. Ni hadis apa ni satu kata-kata daripada mungkin pada sahabat, sebab dia tak ada kata hadis kan. Jadi dia kata rumah akan bahagia, maksudnya elok, jadi sejuk. Sekiranya ada anak yatim yang disayangi, bukan anak yatim saja, anak yatim yang disayangi oleh penghuninya. Pada bapa tu kena ajar anak yatim tu betul-betul, berikan pengetahuan ilmu agama dan sebagainya. Jangan buat hamba kan. Ada kadang-kadang anak dia tak suruh buat kerja, anak yatim suruh buat kerja. Bolehlah macam tu. Dia kata kalau dipelihara dengan baik, bahagia rumah tu kalau anak yatim tu dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, dan celakalah rumah yang ada anak yatim dianiayai dan disakitkan hatinya. Sebab sekali anak yatim tu menangis, bergegar arah. Bergegar. Ni ada. Ni ada hadis bawah ni. Kalau banyak ada tu nak dapatkan perhatian. Jadi ada dua keadaan lah. Kalau kita ada anak yatim tu, satu bahagia, satunya celaka bagi kita. macam kau sarap, mak ada. Dia piatu dah, bukan yatim. Tapi dia kira yatim juga kan. Dia tak ada. Mak ada kan. Kalau macam kata kalau yelah macam lah, contoh lah kalau macam ibu saya, dia tak ada mak. Sama juga saudara. Yalah. Biasanya dia orang tu lah, dia tak ada bapa kan, tapi yang tak ada ibu pun dikira artinya dia kekurangan salah satu daripada mak ayah tu. Tapi yang lebihnya bapa lah. Sebab bapa tu kan menanggung beri makan, beri minum sebagainya. Kalau mak tu mungkin ayah tu boleh cover kan, ayah tu boleh bantu lagi. Yang tu tidak sangat. Tapi kalau kita aniaya dia sama. Walaupun dia tak ada mak, tak ada ayah. Tapi nanti kita lebih mak dia berapat kan, kan? Ayah dia tak ayah. Memang tak kisah pun. Dia bagi harta, bagi nafkah, dia bagi makan, bagi minum, bagi pakai kan. Tu dikira tanggungjawab dia lah tu. Ni hadis yang terusnya, ruya anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala indi yatimun famimma adribuh
Qala bima tadribu bihi waladaka. Dia tanya Nabi, orang lelaki ni dia tanya Nabi, aku ada anak yatim. Saya memelihara anak yatim, maka dari sebab apakah yang saya boleh memukul? Saya nak tahulah kes macam mana yang boleh pukul, kes yang macam mana tak boleh pukul. Jadi Nabi jawab, kamu memukulnya seperti anak kamu sendiri. Maksudnya kalau anak yatim tu buat salah dan pada pandangan ayah salah seperti anak dia, maka boleh pukul. Jangan pukul. Baik, jangan pukul. Engkau dapat memukul dari apa yang biasa engkau pukul anak kandung. Kalau kita pukul kes tu, kita pukul anak kita, maka boleh kita pukul anak kita. Sebab kadang-kadang orang-orang ni tak semena-mena pun anak yatim tu pukul. Kan? Sebab dia tak ada orang yang menahan ataupun yang membela dia, kan. Kalau anak kita tu kita rasa kasih sayang, ada kasih sayang tu nak pukul, caranya ada caranya. Dia kalau boleh di tapak kaki tu, kita potong di tapak kaki. Tapi kita kena baca selawat, bismillah, aku lakukan ini untuk mengajar. Bukan untuk mana dan dia kan daripada pindah ke bawah ni bagi tadi pada selawat ini agak itulah dia suruh selawat. Dia tahan sikit kalau nak marah yang ini malam-malam ini dah. Ada tu ini sikit. sempat nak cari tapak kaki dah. Tapi memang sakit tapak kaki. Kalau satu rotan tu kita pukul tapak kaki tu sakit sebenarnya. Kalau dulu cikgu dulu kan ada dan kan ibu masa sekolah-sekolah kan cikgu macam buka stokin dia cikgu dulu ada dulu ya kan dia kan akan nakal buka kakak yang bagi tapi kamu tak lelaki memang lah budak lelaki yang nakal tu. Dan cikgu tu takkan dia pukul tak ada salah. Kalau semena-mena nak pukul tak adanya. Nakal tu dia buat bising, ganggu kita ngajar. Itu yang kau kan kan di warning kan buat lagi sekali cikgu pandai kan tapi yang kena cikgu dia sendiri buat lagi sekali cikgu dulu kan mak bapak kan pergi sekolah dengan cikgu tu kalau tak kena rotan dia cikgu tapi kena lagi. Tapi sekarang ni balik rumah cerita datang jumpa cikgu. Kenapa anak aku dipukul tu? Kena tunjuk sebab-sebab, kan? Sama juga kita mata mengaji Quran kan. Bukan juga. Itu yang cepat pandai. Kan? Kalau tak rotan tak jadi orang, kan? Ialah budak hidup. Bukannya kita dah fikir benda-benda tu. Agaknya dulu kan ustaz mengajar tu ambil pengetahuan dan tinggi lah ke ustazah ni. Pukul kan pukul. Ni lah pukul mendidik. Pukul mendidik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak pukul, tak ada. Tak ada lah. Kacau lah. Dan dia pun tak mau nak. Dia pun tak tahu.
Iaitu yang dia kata memukul seperti anak tu, yakni boleh memukul yang bertujuan pendidikan asal. Tidak melukai sebagaimana lazimnya pukulan ayah kepada anak kandungan. Kita boleh pukul lah, tapi nak peringatan. Nak beri ingatan pada anak. Jangan buat lagi. Kemudian kena bagi tahu sebab-sebab. Budak-budak kadang-kadang kita bagi sebab-sebab. Kenapa dia dipukul? Kalau tak beritahu sebab-sebab, dia marah pada kita balik. Kenapa aku dipukul? Marah semua. Fudail bin Iyad kata, ada kalanya tamparan itu lebih berguna bagi anak yatim daripada makan halwa, manisan. Artinya kita nak beri pada dia peringatan tu, kita tampar dia sikit. Kan? Ingat. Daripada kita beri makanan manis-manis yang lazat-lazat. Kadang membuatkan dia leka. Kalau kita beri makanan tu, dia leka. Dia tak ingat apa kesalahan dia tadi. Jadi memukul tu ialah mendidik. Tanpa memukul, maka harus diusahakan tidak dipukul. Maksudnya kalau kita nak marah kat dia, kita boleh marah, tapi usahakan jangan pukul dia. Kalau boleh. Sebab pukul anak yatim itu sangat berisiko. Ini ada dalam ni. Lebih pukul sama. Memang. Ada bapak, pantai lah. Dapat lah pergi. Mak pun tak ada lah mak diri yang anak sendiri balik. Tapi kadang-kadang anak diri dia yang menguasai mak diri dah. Sebab orang tak marah kat dia. Jadi dia rasa dia betul lah. Dia betul. Lepas tu dia rasa dia ni muak. Orang panggil tak dimarah. Jadi ni yang saya kata tadi tu. Abu Laith meriwayatkan daripada ni pada sanadnya dari Sa'id al-Musyayyad dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis lah ni. Innal yatima idza duriba ihtazza arsyul rahman. Gegar. Ihtazza tu bergegar arash Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Kenapa? Dibkaihi. Kerana dia menangis tu. Kerana dia menangis tu, aras tu bergegar. Kerana Allah kata pada malaikat, wahai malaikat, cuba engkau pergi tengok apa yang menyebabkan anak tu menangis. Dia pergi tengok. Siapakah yang menangiskan anak yang ayahnya telah aku benamkan di dalam tanah. Dah mati. Ayah dia dah mati. Benam kan? Bahasa tu. Bahasa bunyi kan? Benam kan? Dia bagi dia tak ada kita je. Benamkan di dalam tanah. Bahasa dia. Amman ardahu fi fardi man indi yaumal qiyamah.
Padahal Allah terlebih tahu, dia tahu dah siapa orang yang buat tu, tapi dia suruh juga malaikat dia pergi tengok. Tanya. Ya Tuhan kami tidak mengetahui. Dia tak tahulah malaikat mana dia tahu. Maka firman Allah, saya persaksikan kepadamu bahawa siapa yang dapat menghiburnya, maka aku akan memuaskannya pada hari kiamat. Balasanlah, memuas tu akan beri balasan pada orang yang hibur anak yatim tu di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW biasa mengusap kepala anak yatim, dan Umar juga berbuat yang kita baca dulu kan, kes mengusap kepala anak yatim, pahala dia sebanyak rambut yang ada pada kepala anak yatim. Tak apa bergegar kan, Allah sayang sebab dia telah kehilangan ayah. Betul orang seksa pula dia. Jadi artinya dia seolah-olah tak ada tempat bergantungan, tak ada tempat nak mengadu pada siapa kan. Itu Allah buat macam tu. Sebab dia itu dah besar lah kita kata. Tapi masa kecil ayah 2 bulan, mak tu umur dia 6 tahun. Dan nenek dia tua Abdul Muttalib tu meninggal semasa dia umur 9 tahun. Jadi berturut-turut kan. Dan kalau kita tanya kenapa Allah buat, kenapa tak tinggalkan ayah dia atau mak dia? Boleh Allah nak panjangkan usia tu kan. Tapi tak. Ada orang tanya, kenapa dia dimatikan ayah, mak semua? Kerana Allah nak mendidik Nabi sendiri. Dia dapat didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada mak dia, bukan daripada ayah dia. Dan kemungkinan dia takut, mungkinlah dia takut berlaku seperti Abi Thalib tu kan. Susah dah kalau berlaku gitu. Macam Nabi Ibrahim, bapa dia menyembah berhala, dia nasihat pun tak dengar. Kan dia kata, cuba kamu tanya yang berhala, boleh tak? Kan buat orang-orang tanya, Ibrahim, kamu kau yang pukul berhala-berhala kami. Sama Nabi Ibrahim kata, kamu tanyalah yang besar tu. Kan dia ada kapur. Kemudian orang dia kata, mana mungkin aku nak tanya dia, dia tak boleh bercakap, tak boleh tahu pun dia tak boleh bercakap, tak boleh dia apa-apa sumbangan. Tapi sembah kerana mengikut datuk moyang dia. Pandai Nabi Ibrahim, dia letak kapur tempat yang paling besar. Bosnya bos berhala. Tapi tak boleh jawab juga. Tak cakap tak apa. Tegak. Oh, kalau 30 ada. Ada 40 je. Okey, jadi kita ambil faedah daripada hadis tu, kalau menganiaya anak yatim, aras bergegar.
kerana menangisnya dia ataupun kerana kesedihan anak yatim. Kemudian dia akan tanggung sampailah hari kiamat. Tapi artinya Allah akan balas orang yang buat baik pada anak yatim itu semasa hari kiamat. Dia akan dapat balasan baik. Dan di akhir hadis tu dia kata Nabi selalu mengusap kepala anak yatim. Juga diikuti oleh Saidina Umar Al-Khattab. Artinya pahalanya besar kan. Kiralah kalau rambut dia tu berapa, satu kepala ni berapa rambut, kita akan dapat satu-satu. Itu pahala. Kira juga dah. Aduh. Itu pahala, dosa pun dihilang sebanyak juga. Darjah kan dia ada 3. Terus pahala, dosa, darjah. Darjah pun dinaikkan sebanyak rambut yang ada di kepala anak. Kemudian hadis lain bawah tu, kun lil yatimi kal abi rahim, kal abir rahim, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika nahsudu wa'lam annal mar'ata tahsudu. Iya. Wa'lam annal mar'ata as-salihah li zawjiha kal malikil mutawwiji wajib bizahab kullama ra'aha qurrata ainuhu wal mar'atu su'an li ba'diha kal himli thaqil ala syaykhil kabir. Dia kata jadilah kamu ni terhadap anak yatim tu bagai ayah yang kasih sayang. Jadi kalau kamu ada anak yatim, jadilah ayah sebagai memiliki sifat kasih sayang dalam diri terhadap anak yatim. Dan ketahuilah bahawa sebagaimana orang menanam akan mengetam apa yang engkau tanam. Kita menanam di bumi ni, nazra di bumi ni, kemudian kita akan ketam besok di hari akhirat. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita ketam. Hasilnya lah. Hasil yang kita dapat di akhirat nanti, apa yang kita lakukan di dunia lah. Kalau kita buat baik, kita akan jadi baik. Kalau kita tak baik, jadi dapat dosa. Dia kata wa'lam annal mar'ata salihah, perempuan yang salihah li zawjiha terhadap suami dia kal malikil mutawwaj idzahab. Dia seolah-olahnya jadi pada suami dia tu bagai raja yang memahkotakan emas. Seolah dia beri mahkota pada suami dia tu mahkota emas. Kalau perempuan salihah, dia hormat suami. Tak menawar. Tapi tak juga kadang-kadang kalau tak kena pada kita. Kalau tak kata dengan mulut pun ada.
Di sini yang jadi masalah ni dia tak dengar tak kat mulut. Apa? Dia sedut kan? Tu yang tak tahan tu kan sini ni. Yang ni dia di kepala banyak-banyak kan. Bagaikan raja yang memahkotakan emas. Pakai mahkota emas pada suami dia. Artinya hormatlah kan. Tiap ia melihatnya menyenangkan hatinya. Jadi suami dia tengok dia menjadi qurrata a'yun. Waja'alna lil-muttaqina imama. Qurrata a'yun. So kita tengok ayat tu. Al-Furqan muka surat 366. Ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca tu. Dan orang-orang yang berkata, alladzina yaqulu, orang-orang berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, Rabbana tu wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, isteri-isteri kami, ataupun keturunan kami, azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Keturunan yang menyejuk mata. Kita lihat tu sejuk mata. Qurrata a'yun. Maksud dia mereka yang selalu memohon kepada Allah agar dari keturunan mereka terlahir hamba-hamba Allah yang taat kepada perintahnya dan selalu menyembahnya Rabb, Tuhan yang Maha Esa, tidak sekutu baginya. Ibn Abbas kata, mereka memohon keturunan yang selalu melaksanakan perintah Allah sehingga dengan kehadiran keturunan yang seperti itu, hati mereka menjadi senang di dunia dan di akhirat. Maksud qurrata a'yun tu hati dia senang di dunia dan di akhirat. Bukan setakat dunia je lah. Tengok di dunia ni rasa senang hati, membawa kepada akhirat. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami imam-imam bagi orang bertakwa. Dalam tafsir firman Allah, Ibn Abbas kata maksud lil muttaqina imama tu pemimpin-pemimpin yang menjadi penuntut dalam hal kebaikan. Para ulama yang lain berpendapat maksudnya jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk, kemudian membimbing dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Doa ini pun menunjukkan bahawa mereka yakin akan ibadahnya dilanjutkan oleh anak-anak cucu. Mereka ingin menjadi orang-orang tauladan dan dalam ajarannya menular kepada orang lain sehingga bermanfaat buat kehidupan mereka. Amal seperti ini akan menuai pahala yang besar dan menjadikan memperoleh tempat kembali yang terbaik, itu syurga. Lil muttaqina imama. Maksudnya dia nak supaya anak cucu dia tu jadi seperti dia. Dia ni melakukan amal ibadat pada Allah dan taat pada Allah, maka dia seolah-olah nak minta dengan Allah supaya anak cucu dia tu ikut apa yang dia lakukan.
ayat. Yun. Jangan kita dah. Dah. Yun. Kedua. Waj'alna lil muttaqina imama. Zuriyatina tu zuriyatina azwajina wa zuriyatina tu tak kira lelaki ke perempuan. Suami ke isteri. Kalau suami doa untuk isteri dia, kalau isteri doa untuk suami dia, keturunan, pasangan. Wa zurriyatina tu keturunan itulah. Azwajina tu isteri-isteri ataupun suami-suami, dan juga keturunan-keturunan kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, mata, penyejuk mata, penyejuk mata, penyejuk mata memandang. Tak kira lah dari segi sifat dia ke, perangainya ataupun tingkah laku dia, sejuk hati. Tentunya baik lah. Tidaklah kita tengok tu bersepa je tak. Serabut. Itulah dia dapat 70 orang bagi syafaat anak yang hafal Quran. Lain pada mak ayah dia memang maksudlah. Dua lain-lain tu mungkin orang yang dekat-dekat dengan dia ataupun yang mungkin yang bantu dia ke apa, dapat 70 orang. Banyak tu kan. Itulah. Kalau boleh kita dapat, tapi tak ada dalam rasanya. Tak ada dah. Pergi ke lain. Macam mana? Kemudian hadis seterusnya Zaid bin Aslam berkata Nabi SAW kata ana wakafilul yatim al-muslimi kahataini fil jannati wa jama'a baina usbuhaihi. Kata saya dengan orang yang melihara anak yatim. Saya ni siapa? Ana wakafilul yatim. Siapa anak? Muhammad SAW. Dia kata aku, Nabi itulah kata aku dan juga yang memelihara anak yatim di syurga bagai dua jari. Punya dekatlah, hampir jari telunjuk dengan jari hantu, dua. Seolahnya jadi Nabi bantu penjaga anak yatim duduk dekat-dekat, mungkin berjiran ke apa kan. Macam dia berjiran dengan Bilal bin Rabah. Dan Nabi dia berjiran dengan Bilal bin Rabah. Sebab masa dia turun daripada langit, masa Isra' Mi'raj tu, dia ditanya Bilal, hai Bilal, apa amalan kamu? Aku dengar tapak kaki kamu di dalam syurga tu. Rabah kata tak ada pun aku buat amalan kecuali aku solat sunat wuduk. Jadi kita kalau setiap kali ambil wuduk tu ada masa sebelum solat sunat. Tapi kalau ambil semayang biasa nak tak apalah kan. Tapi kalau boleh jangan putus wuduk. Mesti kita ada wuduk. Sebab
kejahatan-kejahatan kecil akan gugur pada kita kerana kita bunuh. Dan mungkin iblis syaitan pun tak suka dekat dengan kita. Itu hadis Nabi. Kemudian seterusnya Abu Imran Al-Jauni daripada Abdul Khalil berkata, saya telah membaca dalam masalah Nabi Daud. Ini Nabi Daud. Ilahi ma jaza'u man asnida ilaihi yatim wal armilah ibtigha'a murdatika. Qala jaza'uhu an uzillahu fi zilli yawma la zilla illa zillul arsh. Tak ada dah bayang-bayangnya kecuali bayang arsh, bayang Allah. Jadi dia kata, Tuhanku, apa balasan orang yang diserahkan padanya anak yatim dan janda. Armilah tu janda. Benar-benar mengharap keredaanmu. Ibtigha amardati. Mencari keredaan Allah. Kata Nabi, qala jaza'uhu an azillahu fi zilli yawma la zilla illa zilli. Balasan dia, jawab Nabi, balasan dia akan aku naungi di bawah naunganku. Allah lah tu, naunganku tu. Pada hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Dia akan bayangkan kita. Kan kita besok tu panas. Matahari sejengkar di atas kepala. Jadi apabila kita buat baik pada anak yatim, kita dapat balasannya, dapat naungan naungan arash Allah. Naungan. Anak yatim dan janda betul tak? Anak yatim dan janda ya. Kadang ada masa boleh kahwin ada. Kalau tidak, serahkan padanya maksudnya dia boleh janda tu. Kalau boleh dia kahwinlah. Kalau macam berbahaya pada isteri dia. Jadi buat baiklah pada armilah tu. Beri duit belanja. Saya kahwin. Yalah. Boleh. Susah sikit tu. Saya ni 103 je. Sisi datang. Yang pertama tu bintang satu, dua orang tu bintang dua. Yang tiga tu bintang 4. Jadi 4 lah. 4. Itu satu. Pilih lah. Tapi dia kadang-kadang dia tengok pun dia juga keluar dia like dia sendiri. Biasanya dia pasti lama ya. Dia ada dekat sana. Macam mana Syah? Biasanya bapak sekali itu dapat parai lepas kebahagiaan bapak. Dia parai itu dah berpindah ke tinggal. Jadi dan sebab terpulanglah tak ada semestinya ini. So saya tengok pengen nama dia pandai kurang lagi. Kami dua ikut tak pun di kali ini. Itulah saya kata tadi, kalau tak ada berbahaya, kalau bahaya jangan kahwin lah. Maksudnya kalau yang isteri tua tu mengamuk ke apa ke kan, tak payahlah kahwin. Cuma bagilah bantuan. Bantuan.
Tapi takut bantuan-bantuan. Ada makna. Kalau kita orang janda ni lah, maksudnya, tapi kalau dah biasa kita bercakap dengan orang tu, kita biasa je, kan? Tak adalah niat lain. Tapi pada pandangan orang, tak boleh lah, kan? Pada pandangan orang, dia rasa, bahaya dia ni. Janda bercakap. Kemudian hadis lain, Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, ma min muslim yakunu lahu thalatha banat. Anak perempuan 3 tu. 3. Thalatha banatin yunfiqu alaihinna hatta yubna bihinna aw yamutna illa kunna lahu hijaban minan nar. Faqalat imra'ah, ya Rasulullah, awisnatani, qala awisnatani. Boleh. Jadi dia kata siapa orang Muslim yang mempunyai 3 anak dara puteri, kemudian dia dibelanjakan, berilah harta benda sebagainya, memelihara dia baiklah, sehingga dia ni dibinakan ataupun diberikan suami sebagainya, dan hijab minan nar, dia akan terlindung daripada api neraka. Dinding. Melainkan semua itu akan menjadi dinding neraka. Ada wanita bertanya, kalau dua pun sama. Kemudian hadis seterusnya, ana wa mra'atun saf'a'u al-khaddaini fil jannah kahataini wa asyara bi us'aihi imra'atun mata zawjuha fahabasat nafsaha ala banatiha hatta yubna bihinna au yamutna. Saya dengan wanita yang hitam pipinya. Artinya hitam pipinya tak cantik lah kan. Orang tu hitam pipinya. Hitam pipinya di syurga bagaikan 2 jari ni. Dekat juga sama dengan tadi. Iaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu menahan diri untuk memelihara merawat puteri-puterinya sehingga kahwin atau mati. Ni mak dia jaga anak perempuan dia. Jadi Nabi kata dia dengan orang tu, dengan orang yang jaga anak perempuan yang baik tu, seperti 2 jari macam tadi. Kahataini wa asyara bi usbu'ai. Dia Nabi mengisyaratkan dengan 2 anak jari dia. Balu. Tapi dia syaratnya dia setelah
kematian suami itu, dia jaga kehormatan dia. Jaga tingkah laku dia, terutama terhadap orang lelaki dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya kita tak nak dah kalau dah dah mati sebab tak nak dah. Ada juga yang kahwin. Tak apalah, itu jodoh dia kan. Umur berapa? Tahu berapa dulu? Masa suami meninggal? Yalah, umur berapa? Muda lagi dah. Gajah. Termasuk lagi. Bijak bini dia. Apa dia? Besar anak tu. Dia kata hitam pipi tu kerja dengan tekun dan kuat untuk mendapatkan rezeki, jaga anak betul. Lepas tu jaga diri juga. Kehormatan dia jaga juga. Tak boleh pakai baju cantik-cantik kan, ngelik-ngelik. Ramai kat Penang dah. Jadi kaki hitam tu, kalau tuan kita kena tu. Tu apa ni? Semalam saya pergi melawat isteri Muhtaromi yang sebelah masjid tu. So saya cakap dengan dia 4 bulan 10 hari Yalah Ustazah. Penat ni. Nanti 4 bulan 10 hari tu kan. Rasalah macam-macam. Tapi saya masa dulu kan, ingat tak di rumah Datin Jani tu, dia buat kenduri. Kita kan biasa pergi rumah dia. Dari masa saya dalam iddah tu, dia buat kenduri hari raya lah. Biasa kita pergi kan. Kita kena pujuk hati kita. Nantilah lain kali boleh lagi. Sebab terasa lah nak pergi tu kan, jumpa kawan. Lepas pada tu kita duduk rumah asyik tapi saya masa tu kerja lagi. Cuma dia beri cuti 7 hari. Lepas tu pergi kerja lah. Jedah sikit lah. Tapi pergi kerja terus balik. Kerja balik. Tak gila merewang. Kalau nak pergi beli barang-barang tak ada orang, boleh lah. Kita pergi beli terus balik. Tak ada. Nak lela-lela. Masa mah macam mana? Masa mah? Pengalaman. Anak 2 tahun. Kecil. Tapi masa tu saya tembok lah kan, kita kerja dengan staff dan jahit kan. Tu pergi kerja. Dan dapat umur dah rumah. Tak ada masa nak pergi. Tapi Masya Allah dia tak. Sebab dari awal dah sebenarnya suami mak ni terkejut kan, mati tiba-tiba. Dia buka puasa. Sampai orang cakap, apa pun lagu tepang nampak mereka. Pagi pun tak percaya. Semua tak percaya. Semua dia muda. Sakit perut je.
lepas buka puasa. Hari tu dia tak puasa. Sebab dia menunjuk, dia tahu tak? Sebab dia duduk sana. Lagipun suami saya itu kan baik. Dia tahu lah. Apa-apa kita kena sama. Sebelum tu dia kawan suami. Semua dulu. Lama dah kan. Beza tu apa? Tahun berapa? 2002. Yang apa ni, yang Aceh kan, tsunami tu. Tsunami tu. 2004. Ingat tsunami tu. InsyaAllah kan. Dia apa ni, yang perempuan tu menahan diri untuk memelihara, merawat puteri-puterinya tu. Sehingga kahwin. Artinya dijaga betul-betul. Perumpamaan tadilah kan, sehingga puteri tu hitam bekerja dengan buat teruk. Mati. Dia tak masuk dalam cerai hidup. Tak termasuklah tu. Tapi dia kena jaga juga sama yang perempuan tu. Kena jaga tata susila dalam masa 6 bulan. Semualah. Tapi kadang-kadang tu kan masih anak tu. Ada jenis yang gedung. tinggal saja. Tak gantung, tak bertali tu. Contohlah saya dia tu macam dia kan, tapi bulan-bulan dia bagi kerja nak putar. Belanja dia bagi, tapi dia tak lepas. Penyayaan jugalah kan. Penyayaan jugalah. Sepatutnya lepas ni boleh dia kahwin dengan orang lain atau sebagainya lah kan. Lagipun dia bukan status suami kan. Dia boleh buat nak pergi ke nak kena minta izin juga sebab suami tu, kalau dia masih bersuami kenal sebab suami tu tak kata putus kan. Kalau kata putus bolehlah kita bebas nak pergi ke mana. Tapi yang isi taklah bebas. Tak lepas juga. Tapi minta. Aku dah naik. Kena pergi mahkamah syariah kan? Ada kawan bertahun. Berpuluh-puluh tahun, bukan bertahun. Berpuluh-puluh tahun. Yang lelaki senang. Dia tak apa. Nak kahwin ke, tak nak kahwin ke, itu dia. Yang perempuan ni penganiayaan berlaku. Sebab gantung. Mungkin. Tapi bagilah dah. Kalau dah ada tu masa apa semua, selesaikanlah kalau boleh. Tapi sebenarnya berdosa lelaki tu sebab dia gantung
tak bertali tu. Cerailah dia. Nak senang-senang kalau boleh. Sebab dia boleh. Itu Mungkin. lelaki. Dia lelaki. Boleh. Apa banyak drama. Memang betul-betul jadi Aisyah. Tak jadi, tak makan. 19 tahun baru selesai depresi pertama. Aku ni 2 tu. Penangan Ya, perempuan ni tinggal situ je. Mahkamah dia tak pergi tu dah tu. Kalau mahkamah pagi dia tak pergi. Lelaki tu. Lelaki tu tak pergi. Dia tak pergi. Kita tak tu. Dia buat dok. Dia tak tahu. Macam tu. Susah saja. Dengan kita yang lain. Jadi dalam dia dah terus dikira cuy. Kalau dia rujuk lah. Kena tapi tak semesti perempuan tu setuju. Tak semesti perempuan tu setuju. Kalau suami tu nak rujuk. Itu yang mudah adanya. Tak. Keutamaan kena tujuh. Tak boleh cerai dia kita rasa adil betul. Keutamaannya kena suami. Tapi suami tu dia boleh rujuk bila-bila masa dalam edah tu lah 3 bulan 10 hari tu dia boleh rujuk walaupun isteri tu tak setuju. Dia boleh. Dia boleh. Kalau selepas tu? Selepas tu kena kahwin semula lah. Akad semula. Kalau talak tu 1 dengan 2. Kalau 3 tak boleh lah. Kena Cina buta dulu. Ada. Ada. Kahwin je lah. Kena kahwin setelah melakukan suami isteri. Tapi ada paksa. Kadang-kadang kan suami tu tak, suami tu kadang-kadang pergi kat itu untuk mengintai jangan bini aku. Bila talak. Tak sah lah. Sebenarnya tak sah. Dia kena bersama dengan suami tu. Dah kalau dia sedang tak payah juga lah. Tu yang dia takut tu. Yang dia takut tu. Ada we do some, you do some. Okey, kita nak habiskan satu hadisnya. Yazid Araqayyah Yashi. Dari ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Nabi SAW bersabda, man hamala minnas suqi qirfatan ila waladihi kana kaman hamala sadaqatan hatta yadhaha fi fi'in wal yabda bil inasi fa inna Allah ta'ala yariqu lil inasi wa man raqqa lil unsa kana kaman baka min khasyatillah wa man baka min khasyatillah ghufira lahu wa man farraha unsa farrahahu Allahu yaumal huzn. Siapa yang membawa oleh-oleh daripada pasar untuk anak-anak yang sama dengan orang yang membawa sedekah sehingga dimakan oleh mereka dan hendaklah
mendahulukan anak-anak perempuan. Bagi anak perempuan dulu. Sebab Allah lebih kasihan kepada wanita. Dan siapa yang kasihan kepada anak-anak perempuan, bagaikan orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan siapa yang menangis kerana takut pada Allah, maka diampunkan baginya. Dan siapa yang menggembirakan puterinya, maka Allah akan menggembirakannya pada hari kesusahan, huzni, hari akhirat lah. Beri ke anak perempuan dulu. Selain daripada anak lelaki. Yang orang ada anak lelaki. Anak lelaki. Tujuh lelaki. Itulah kan. Ada kawan saya masa ajar high school, anak dia 7 perempuan. Yang ke-8 baru lelaki. Tapi kalau kita latih dia sama juga kan. Itulah kena memulakan dengan pada perempuan. Bawa makanan tu pada perempuan. Sebab dia kata kaman kana baka min khasyatillah. Faman baka min khasyatillah ghufira lahu wa man farraha unsa farrahahu. Allah ni kasih pada wanita. Ladies first. Ladies first. Perempuan. Duduk lelaki makan. Sebab kita utamakan dia lah. Itulah. Beri kepada perempuan. Wanita. Dan siapa yang kasihan kepada anak-anak perempuan, bagaikan orang-orang menangis kerana takut pada Allah. Seolah-olah kita menangis kerana takut pada Allah. Artinya utamakan yang lemah. Perempuan kan lemah. Utamakan orang yang lemah di kalangan kita. Walaupun kita tengok kadang-kadang sama je kan. Lelaki perempuan sama je. Tapi Allah kata dia lebih utamakan kasih pada perempuan. Maka kita ikutlah kalau boleh. Kan? Dan siapa yang menangis kerana takut pada Allah, maka diampunkan baginya. Ghufirallah. Diampunkan baginya. Dan siapa yang menggembirakan puterinya, maka Allah akan menggembirakannya pada hari kesusahan, pada hari akhirat besok. Artinya kita akan dapat kegembiraan pada hari esok. Banyak juga yang kita belajar hadis kan hari ini. Daripada makan harta anak yatim, kemudian selepas tu memelihara anak yatim yang boleh menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian memukul anak yatim itu sebagai satu bulan yang berat, iaitu ihtazza arsyuhu bergegar aras Allah.
Kemudian didiklah dia bagaimana kita didik anak kita sendiri, dan apa yang kita tanam di dunia akan kita dapat hasilnya di akhirat nanti. Dan kalau boleh kita didiklah dengan qurrata a'yun, penyejuk mata. Kemudian Nabi kata dia dengan orang yang jaga anak yatim itu sebagai dua jari. Artinya dekat duduk kedudukannya. Dan kita akan dapat bayang daripada tidak ada bayang selain daripada bayang itu. Kalau kita buat baik kepada anak yatim. Kemudian kalau kita ada 3 anak perempuan, buat baik pada ketiganya itu ataupun 2, maka kita akan dapat balasan dengan menjadikan kita hijaban minan nar, pendinding, dinding daripada neraka. Kemudian kalau ibu yang menjaga anak-anak tu, anak yatim, bersusah payah untuk beli makan, pakaian sebagainya, maka dia adalah akan dapat, apa dia dapat? Dekat dengan Nabi kan? Bukan dia. Man hamalani membawa boleh. Hamalah tu bawa daripada kedai, sup kedai. Qirfatan ila waladihi, macam makanan ke ataupun apa yang dibawa, sepertilah orang yang bawa sedekah kepada orang lain. Dan hendaklah mendahulukan anak perempuan. Kita dahulukan anak perempuan dulu, dan barulah pada anak. Dan ingat Allah tu memberikan kasihan belas pada anak-anak perempuan. Jadi kalau kita boleh buat kasihan belas pada anak perempuan, seolah-olahnya kita menangis kerana takut pada Allah. Dan siapa yang menangis kerana takut pada Allah, dia akan diampun dosanya. Senang je kalau kita buat baik pada anak yatim tu, hargai dia sebagainya, seolah kita mendapat keampunan daripada. Tapi nak dapatkan susah, dapatkan neraka tu senang juga kadang-kadang kan. Sepertinya dapat kesenangan di hari akhirat, di hari yang tidak ada penolongan selain daripada Allah yang memberikan kita pertolongan. Okey, dah biasa itulah apa-apa yang dapat daripada ni. Mungkin kena tak kena, kita bincang itulah. Dan yang baik tu datang daripada Allah, dan yang tak baik itu daripada saya sendiri. Kita minta lah supaya kita berlaku seperti yang kita baca. Kita usahakan. Baca doa lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma habib ilayna iman wa zayyin birahmatika ya Allah. Inna nas'aluka wa hubba man yuhibbuka wa rahmatan. Allahumma ja'alha ahabba ilayna min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il wari. Rabbana Rabbana atina hasanah qina alhamdulillah. Allahumma barik lana wa asya'an wa ballighna fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar sallallahu alaihi wasallam. Warahmani Allahumma Rabbi alayya God warhamni Rabbi warhamni wa tub alayya minggu depan kita ambil hadis lah. Dah habis dah tajuk ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini insya-Allah dapat kita cucu 10 dan cukuplah ya. Nah, kita mula daripada muka kita tu ada kata Quran. Marhaban. Baik lepas kita jam sebab mulai kami tak buat Okay, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Ustazah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Sama. Ada tanya ni. Siap. Pukul 9 tu kita buat kata Quran. Kata Akilah tu. Ustazah. Ayat tu. Surah dekat kata tu dah buat. Ya. Ya. Taklah. Jelah kalau buat kat rumah nak jalan ke sini. Kita buat sekali kat bawah lah. Cuma sekali. Siapa mah? Macam mana ni? Ada.